bersenang dan waktu bersandar. Waktu itu singkat dan keabadian itu panjang, baru sekarang akan ada waktu Untuk hidup, ada waktu untuk mati, kehidupan sekarang, lalu dan pergi. Kami hidup melayani Yesus, itu berarti membuahkan kata abadi. mana saja dan kapan saja, layanilah Yesus yang rela mati bagi umat manusia. Mana dan kapan saja, oh layanilah Dia yang memberi mana dan kapan saja, oh layanilah Dia yang memberi Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, kehidupan sekarang, lalu dan pergi. Hidup melayani Yesus, itu berarti membuahkan harta abadi. mana saja dan kapan saja, layanilah Yesus yang rela mati bagi umat manusia. Mana dan kapan saja, oh layanilah Dia yang memberi mana dan kapan saja, oh layanilah Dia yang memberi mana saja dan kapan saja, layanilah Yesus yang rela mati bagi umat manusia. Mana dan kapan saja, oh layanilah Dia yang memberi mana dan kapan saja, oh layanilah Dia yang memberi Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹们，大家平安。 Hari ini hari yang spesial bagi gereja kita untuk merayakan ulang tahun yang ke-20 tahun. 今天对我们教会来说是非常特别的日子。今天我们庆祝我们教会的20周年。 Satu perjalanan yang mungkin tidak terlalu pendek tetapi juga tidak terlalu jauh atau terlalu panjang. 不是很长，也不是很短的一个里程。 Kita tahu bahwa Gereja Metodis Indonesia itu sudah berusia 120 tahun. 若我们知道我们的卫理公会已经有120年之久了。 1905 dari Pineng diutus seorang yang bernama Solomon untuk menjadi misionaris, menjadi guru agama, guru bahasa Inggris di kota Medan. 120年前呢，
从槟城有一个宣教师来到棉兰做一个英文老师。 Demikian pelayanan demi pelayanan sudah dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan dari gereja Metodis. 还有许许多多教牧同工已经在卫理公会侍奉。 Berapa hari yang lalu saya ada mengikuti Natal di Bagansi Api-Api. 几天前，我在巴干西亚 BRB 庆祝圣诞， Dan gedung gereja yang berwarna merah maron itu masih berdiri kokoh. 那里的教堂就是红色的，还在很稳固的站立。 Tahukah Bapak Ibu berapa usia gedung gereja tersebut? 你们知道那间教堂已经多久了吗？ Didirikan tahun 1940, berarti sudah berusia 85 tahun. 它建立于1940年，就是说已经有85年了。 Gedung gereja Gloria atau gereja Gloria di kota Medan itu sudah berusia hampir 100 tahun. 棉兰的荣耀堂呢，也要满100年了。 Hari ini kita merayakan Gemi Gratia yang ke-20 tahun. 今天呢，我们庆祝我们恩典堂的20周年。 Kita bersyukur kepada Tuhan karena jerih payah pendahulu-pendahulu kita, para senior-senior kita, para hamba Tuhan, sehingga gereja ini boleh ada sampai sekarang. 我们感谢所有的教牧同工、干事们，所有在这个教会侍奉的人，因为有你们，才有现在的教会。 Boleh dikatakan kalau mengenai fasilitas dan gedung gereja kita atau bangunan gedung gereja kita adalah salah satu yang terbaik di kota Medan atau di Sumatera ini. 在棉兰还有苏北，我们的教会算得上设备还有建筑是最好的。 Mungkin hanya ada 1-2 gereja yang mempunyai pipe organ seperti gereja kita. 可能只有1-2间教会拥有这个风琴， Dan semua itu adalah kasih karunia berkat daripada Tuhan kepada kita dan gereja kita. 这就是上帝赐给我们的祝福和恩典。 Tetapi seperti satu siklus organisasi 就好像一个机构的轮回一样， mempunyai satu siklus yaitu perintisan pertumbuhan mencapai satu puncak. Tapi kalau kita tidak hati-hati, itu juga bisa mencapai grafik yang menurun. 就像好像一个公司或机构有开拓的时候、成长的时候、顶峰的时候，若一不小心，我们可能也会衰退。 Maka hari ini ketika kita merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan, 所以今天，当我们思想上帝对我们的好， saya ingin membagikan 2 kebenaran penting untuk kita renungkan bersama-sama. 我要与大家分享2个真理。 Yang pertama yaitu satu keyakinan sungguh-sungguh bahwa Tuhan yang menjadi pemilik gereja ini, Tuhan yang memulai, Tuhan juga yang akan menyertai kita ke depan. 就是确信是上帝是这间教会的主人，是上帝开启的，并且上帝必继续的与我们同在。 Hamba-hamba Tuhan mungkin bisa silih berganti, para majelis mungkin juga setiap 2 tahun bisa berganti. Tetapi gereja kita tetap ada dan tetap akan ada karena Tuhanlah yang menjadi pemiliknya. 教牧同工还有执事可能会一直经历变换，但是教会仍然会站立，因为教会是上帝的，上帝与这个教会同在。 Dan keyakinan ini sangat penting untuk kita bersama-sama maju ke depan. 而我们这样的相信是非常的重要，好让我们可以继续的往前行。 Tetapi kita juga harus tahu bahwa situasi zaman dan budaya sudah berubah juga. 但是我们要发觉我们的时代情况都已经改变了， Setiap zaman mempunyai tantangan dan kebutuhannya sendiri. 每个时代都有他自己的挑战和需要。 Maka sikap yang kedua selain keyakinan, kita juga harus mempunyai sikap yang terbuka untuk mengkoreksi diri. 第二个心态呢，我们就是要可以检查自己，开启我们的心。
Mungkin selama ini kita menjalankan pelayanan dan gereja kita dengan hanya pikiran-pikiran manusia. 可能我们一直以来在教会侍奉是按照人的想法， Maka jikalau kita ingin tetap gereja kita tetap ingin dipakai Tuhan, kita harus bersedia menintrospeksi diri kita. 如果我们要上帝大大的使用这个教会，我们就要愿意来审查自己。 Kita harus bertanya, Tuhan, apa yang kami lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan? 我们必须问自己，我们所做的事是什么不讨上帝喜悦的呢？ Apa yang Engkau perintahkan tetapi tidak kami kerjakan? 哪些上帝要我们做，但是我们没有做的呢？ Dan bagaimana kami bisa menjawab perubahan-perubahan di tengah zaman yang bergerak dengan begitu cepat ini? 而我们如何应对那么快改变的世界呢？ Mari kita kembali kepada nas firman Tuhan dalam kitab 1 Samuel pasal 7 ayat yang ke-12 ini. 我们来翻开我们的圣经，记载在撒母耳记上7章12节。 Dikatakan demikian, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenhezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. 圣经记载，于是撒母耳将一块石头立在米斯巴和善中间，给石头起名叫以便以谢，说：到如今耶和华都帮助我们。 Bapak Ibu, kalau kita membaca kitab Samuel, kita bisa mengerti ada beberapa kali disinggung mengenai soal Ebenhezer ini. 如果我们阅读撒母耳记，我们就可以看到关于以便以谢，在圣经描述了许多次。 Kata Ebenhezer ini sendiri berarti batu pertolongan. 以便以谢这个词的意思呢，就是帮助之石。 Tetapi kalau kita membaca misalnya di dalam 1 Samuel pasal 4, pasal-pasal sebelumnya, 但是如果我们读撒母耳记上4章，或者是上一段经节呢， di situ juga disinggung soal orang Israel berkumpul di dekat kota Ebenhezer untuk berperang melawan orang Filistin. 在那里记载说，以色列民集合在靠近以便以谢的地方，为了什么呢？就是为了要与非利士人战争。 Tetapi di dalam catatan ini dikatakan mereka dipukul kalah dengan hebat oleh orang-orang Palestina. 但是圣经记载，他们被非利士人打败了，很惨。 Bahkan dari orang-orang Israel itu kira-kira 4.000 orang tewas di medan pertempuran. 甚至从以色列民这边呢，有他们的亲兵约4000人死亡了。 Mengapa orang Israel bisa kalah di dalam 1 Samuel pasal 4, bisa menang di dalam 1 Samuel pasal 7? 为什么在撒母耳记上4章以色列民战败了，却在7章战胜了呢？ Di dalam 1 Samuel pasal 4, mereka mengandalkan diri mereka sendiri. 在第4章，他们靠的是他们自己。 Kita tahu bahwa Allah sudah bekerja melalui orang Israel dengan luar biasa. 我们知道，上帝透过以色列民已经显出他的作为了。 Dan tanda kehadiran Allah itu dinyatakan melalui tabut Allah. 而上帝同在的记号呢，就是通过约柜。 Ketika orang Israel mau menyeberang sungai Yordan, maka mereka membawa tabut Allah itu di depan dan mereka bisa menyeberang, air itu boleh terbelah dan mereka bisa menyeberang dengan baik. 当他们要渡过约旦河的时候，他们把约柜带在前方，他们就可以安全的渡过约旦河。 Dan satu kisah yang dramatis yang sering kita dengar ketika mereka mau masuki kota Yeriko, tembok-tembok kota Yeriko begitu tinggi dan kokoh. 也还有一个很戏剧性的故事，就是当他们要进入耶利哥城的时候，那个耶利哥城的城墙很高很稳固。 Maka mereka membawa tabut Allah itu berkeliling 7 kali, lalu tembok Yeriko itu runtuh. 所以他们就抬着
上帝的约柜围绕城墙走了7次，那个城墙就倒塌了。 Di dalam 1 Samuel pasal 4 ini mereka berpikir, oh masa lalu Tuhan mempergunakan tabut itu sehingga kita bisa mengalahkan musuh-musuh. 在第4章的时候，以色列民想，从前他们使用约柜，那么他们就可以战败敌人。 Tapi apa kesalahan mereka adalah mereka berfokus pada tabut itu. 但是他们的错误在哪呢？就是他们专注于在约柜。 Tabut itu menjadi seperti satu jimat bagi mereka. 约柜对他们来说成为了他们的护身符， Sehingga mereka berpikir bahwa jikalau mereka membawa tabut itu, mereka pasti menang. 所以他们想，如果他们带着约柜打仗，他们必定会战胜。 Padahal tabut itu adalah tanda kehadiran Tuhan sendiri. 他们忘了约柜是上帝同在的记号。 Bukan tabut itu yang bisa memberi kemenangan, tetapi kehadiran Allah melalui tabut itu, itulah yang bisa memberi kemenangan kepada orang Israel. 不是约柜让他们可以战胜，但是因为上帝的同在，透过约柜让他们战胜敌人。 Dan karena itulah mereka gagal dan dikalahkan. 所以他们失败了，并且打败了这场仗。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， sering sekali kita berpikir bahwa apa yang metode atau apa yang sudah kita lakukan di masa lalu pasti bisa dipakai dan berhasil di masa sekarang ini. 很多时候我们想，以前我们用的某种方式，如果我们现在用的话，必定会成功。 Tetapi metode apapun yang berhasil di masa lalu, jikalau tidak ada penyertaan Tuhan, tidak bisa berhasil di masa sekarang dan akan datang. 但是如果以前的那种方式到现在拿来用的话，如果没有上帝的同在，是不会成功的。 Kalau kita melihat dunia bisnis dan teknologi yang berkembang begitu cepat sekarang ini, 如果我们看看商业界还有科技界那么快的发展， maka orang yang terperangkap pada metode-metode cara-cara yang lama itu biasanya dia ditinggal dan tidak bisa berhasil di dalam bisnis dan usahanya. 那些还沉沦于并且使用旧方式的人，我们可以看到他们现在不能获得成功。 Katakan kalau kita melihat video-video atau di media sosial, ada banyak dulu pusat pembelanjaan yang terkenal, Glodok, apalagi ya, di Jakarta dan lain sebagainya yang menjadi pusat-pusat bisnis sekarang menjadi kosong. 我们可以看到从社交媒体的一些视频，我们看到很多的 shopping mall 现在都已经空荡荡了。 Apa yang berhasil di masa lalu belum tentu berhasil di masa sekarang. 以前可以成功的，在这个时代不一定能够成功。 Demikian jugalah pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kita tidak hanya bisa mengandalkan metode-metode yang lama tanpa hikmat dan pengertian yang Tuhan ingin berikan pada kita untuk masa kini. 上帝的工作也是一样，我们不可能只是靠以前的方式，我们如今需要用那个方式，并且求上帝给我们聪明智慧。 Kalau Tuhan menganugerahkan kepada kita fasilitas-fasilitas yang begitu luar biasa sekarang ini, 我们看上帝已经给我们那么完善的设备， maka kita harus hati-hati. 我们也必须要谨慎， Karena itu bisa menjadi monumen-monumen kebanggaan, tetapi bukan lagi menjadi satu kegerakan daripada Allah untuk kita. 我们有可能把那些当做一个成功的石碑，而不是来纪念上帝的工作。 John Wesley di masa tuanya, dia melihat masa depan daripada gereja Metodis itu. 约翰卫斯理在他老年的时候，他想了关于卫理公会的未来。 Dia mengatakan demikian, 他说 aku tidak begitu peduli soal Metodis itu maju atau mundur. 我不管卫理公会是否
进步或者是衰退。 Tetapi yang paling saya takutkan ialah 但是我最怕的是， jikalau Metodis itu punya bentuk-bentuk keagamaan, 卫理公会持有一些宗教的形式， tapi sudah kehilangan kuasa rohani daripada Allah sendiri. 但是却失去了上帝的大能。 Saya katakan tadi, gereja Metodis sudah 120 tahun. 我刚才已经说了，卫理公会已经有120年那么 Dan 久了， sebenarnya itu sudah teruji. 其实已经经过种种的考验， Kita ada sampai sekarang. 我们仍然存在到现在。 Tetapi itu juga satu peringatan bagi kita bersama-sama. 但是对我们来说也是一个警告， Jikalau kita tidak kembali kepada Tuhan, 如果我们没有回归于上帝， jikalau kita tidak merendahkan diri di dalam pertobatan, 如果我们没有谦卑的悔改， jikalau kita tidak mempunyai hati yang taat, 如果我们没有顺服的心， maka Tuhan mungkin bisa meninggalkan gereja kita. 那么上帝就有可能会离开我们的教会。 Maka kalau kita melihat kembali ke 1 Samuel pasal yang ke-7 tadi kita membaca, Tuhan kembali memberi kemenangan kepada orang Israel. 如果我们看刚才我们所读的撒母耳记上7章，上帝再次让以色列民战胜。 Sebelum mereka diberi kemenangan oleh Tuhan, 在他们战胜之前呢， Nabi Samuel mengumpulkan seluruh kaum Israel, 撒母耳就把所有以色列民聚集在一起， meminta semua orang untuk berbalik kepada Tuhan 让他们悔改，回到上帝的面前， dan menjauhkan dari Allah-Allah asing 不让他们去祭拜偶像， dan hanya menunjukkan hati kepada Tuhan saja 让他们的心专注于上帝， dan beribadah hanya kepada Dia, 只有敬拜上帝， bukan mengagungkan manusia. 而不是依靠人的力量。 Maka Nabi Samuel mengatakan, iya Tuhan akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. 所以撒母耳先知说，上帝必定会让以色列民战胜非利士人。 Maka dikatakan dalam bagian yang kita baca itu, sesudah Tuhan memberi kemenangan kepada orang Israel, Nabi Samuel mendirikan tugu atau batu peringatan yang disebut dengan Ebenezer ini. 所以我们看刚才我们所读的经文，当以色列民战胜之后，撒母耳就立了一个石碑来纪念，就是这个以便以谢。 Ebenezer di dalam 1 Samuel pasal 7 ini tidak lagi berfokus pada soal nama, tempat, ataupun tabut Allah, tetapi pada kehadiran Allah. 在这里的以便以谢不再专注于地名、约柜等等，但是只是专注于上帝的同在。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 上帝所爱的弟兄姐妹， di hari yang spesial ini, di dalam ulang tahun gereja kita yang ke-20 ini, 在今天这个特别的日子，我们庆祝本堂的20周年。 mari kita bersedia mengintrospeksi diri kita, pelayanan kita melalui gereja kita. 让我们每个人都愿意审查我们自己、我们的侍奉、我们的教会。 Kalau kita mau mengalami kemenangan dalam hidup kita secara konsisten dan kontinu, 如果我们在生命中想要经历持续不断的胜利， maka kita harus benar-benar bisa membedakan dan mengutamakan pemberi berkat dari berkat itu sendiri, 我们必须能够分辨，并且优先赐福的主大过于那个福本身。 kehadiran dan kuasa Allah daripada hanya sekedar sarana dan alat. 上帝的同在与能力大过于属灵的工具或通道。 Relasi dengan Allah yang hidup lebih daripada formalitas beragama. 与上帝活泼的关系大过于许许多多的宗教仪式。 Kalau gereja kita mau maju terus ke depan, 如果我们的教会要继续前行的话，
kita harus memahami dengan benar apa yang menjadi inti dan fokus daripada gereja yang berkenan kepada Tuhan. 我们必须要知道一个蒙上帝喜悦的教会核心是什么。 Gereja untuk maju tidak boleh hanya sekedar bernostalgia masa lalu, kejayaan masa lalu kita, tetapi melihat dan menjawab kebutuhan dan tantangan masa kini. 教会如果要前进的话，就不能沉沦于过去的荣耀，但是要看向未来，并且回应时代的挑战。 Dan itulah kita harus melihat setiap zaman, setiap generasi mempunyai tantangan dan kebutuhannya sendiri. 所以我们看到每一个世代和每一个时代都有他自己的挑战，他们自己的问题。 Jikalau gereja tidak bersedia melayani generasi ini, mungkinan gereja ditinggalkan oleh generasi sekarang dan berikutnya. 如果教会不愿意去服侍这个时代的人，那么这个时代的人就会渐渐的离开这个教会。 Sama seperti kita tahu, dulu zaman permulaan ada HP itu, Nokia lah paling menguasai seluruh pasar. 我们想想，以前一开始有手机的时候，那个 Nokia 就占领了所有的市场。 Tetapi ketika teknologi berkembang begitu cepat 但是当科技越发展的时候， dan Nokia tidak bersedia merubah akan teknologi dan perkembangan, merespon perkembangan ini. 而 Nokia 不愿跟上，也没有更新它的科技的时候， Maka Nokia menjadi ditinggalkan oleh pasar. Nokia 就渐渐被市场淘汰了。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， hari ini kita melihat kebutuhan generasi muda kita. 今天我们看到了年轻一代的需要， Yang adalah generasi yang sekarang dan masa depan daripada gereja kita. 就是我们现在教会的时代，还有我们教会的接班人。 Maka saya mengajak Bapak Ibu, kita mungkin yang sudah senior, mari kita menjadi mentor yang baik untuk orang-orang muda kita, untuk menjadi penerus daripada gereja kita menjadi lebih baik. 所以在教会比较有经验、比较年长的弟兄姐妹，但愿你们可以成为老师，去辅导这些年轻人，好让他们有一天可以成为教会的接班人。 Mari kita juga memperhatikan pelayanan untuk anak-anak kita yang dipengaruhi oleh banyak hal di dalam dunia ini. 我们也要注意对于年轻人的侍奉，因为他们的生活受了很多外界的影响。 Kita tidak bisa berjalan, untuk berhasil kita tidak bisa berjalan hanya seperti biasa-biasa saja. 如果我们仍然这样普通的走下去，那么我们就不会成功了。 Kita harus melihat perubahan-perubahan ini. 我们一定要看到时代的改变。 Yang kedua, selain mengintrospeksi diri, saya katakan tadi, mari kita punya keyakinan yang teguh, ya, melampaui apa yang bisa kita lakukan. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang memelihara akan gereja kita. 除了刚才我说的要审查自己，但是我们也要深信是上帝掌权，是上帝拥有这个教会，我们的生命。 Jadi kata Ebenezer ini yang dikatakan Samuel itu, sampai di sini Tuhan menolong kita. 所以撒母耳说，至如今耶和华都帮助我们。 Ini mengandung 3 dimensi waktu. 这个有3个时间的空间， Tuhan sudah menolong kita di masa lalu. 上帝已经在从前帮助了我们。 Maka batu itu dilakukan, batu itu didirikan oleh Samuel untuk mengingat pekerjaan Tuhan di masa lalu. 所以撒母耳就立这个石碑，为了要纪念上帝过去的工作。 Samuel mengingatkan jikalau bukan Tuhan menyertai kita, kita tidak akan sampai seperti sekarang ini. 撒母耳提醒我们，若没有上帝
与我们同在，我们不可能会走到今天。 Dibandingkan dengan orang Israel, musuh-musuh orang Israel di tanah Kanaan itu lebih hebat, lebih kuat, ya, lebih bisa berperang daripada orang Israel. 如果我们看以色列人的敌人在迦南地，他们更强、更会打仗，也更有能力过以色列人。 Hanya karena Tuhan campur tangan di dalam peperangan itu orang Israel baru bisa mengalami kemenangan. 只有当上帝与他们同在的时候，以色列人才能战胜他们。 Bapak Ibu, mari kita menerapkan juga secara pribadi. Bisakah kita melihat pengalaman-pengalaman kita di masa lalu dalam hidup kita? Di situ juga karena ada tangan Tuhan yang bekerja. 让我们也可以应用在我们的生活，我们可以看看我们的过往，看看上帝怎么样的已经帮助引导我们。 Yang kedua, sama seperti Dia menyertai kita di masa lalu, Dia juga akan menyertai kita sekarang ini. 接下来就是如同上帝过去怎么样与我们同在，他现在还会与我们同在。 Jadi kata sampai di sini Tuhan menolong, 所以这句话，自如今上帝帮助我们， itu bukan berarti Tuhan tidak lagi menolong di masa sekarang. 不是代表说现在上帝已经不帮助我们了。 Ada kebiasaan orang Israel itu mendirikan tugu dan mesbah. 有以色列人的一个习俗，就是建立祭坛和纪念柱。 Kalau kita membaca kisah daripada Abraham, dikatakan ketika dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan mengalami pertolongan Tuhan, maka dia mendirikan mesbah. 所以，我们如果看亚伯拉罕的故事，当他从一个地方搬到另一个地方，当他感到上帝的同在，上帝帮助了他的时候，他就会建立一个纪念碑。 Tapi Abraham itu tidak berhenti di mesbah itu lalu berhenti di situ. 但是亚伯拉罕不单单只是停留在那个祭坛上， Dia terus bergerak di dalam pimpinan Tuhan. 他一直在上帝的引导下前行。 Dia membangun mesbah bukan untuk membangun monumen belaka, tetapi satu kegerakan daripada Allah. 他建立祭坛不是单单是一种的纪念碑，而是要为了纪念上帝的帮助、上帝的工作。 Mari Bapak Ibu kita punya keyakinan sama seperti Tuhan menyertai kita dan gereja kita dulu, Dia juga akan menyertai kita sekarang ini. 所以弟兄姐妹，我们要相信上帝以前如何与我们同在，现在也同样与我们同在。 Mari kita belajar dari pelajaran dan kesalahan-kesalahan masa lalu untuk menjadi pelajaran yang baik kepada kita untuk masa sekarang ini. 让我们从过去学会教训，成为今天的智慧。 Dan kita tahu pasti ada tantangan, perubahan-perubahan dan dinamika di dalam gereja dan hidup kita. Tapi Tuhan tetap bertata, Tuhan tetap berdaulat, Tuhan tetap berkuasa. 我们知道，在我们的生活中或者教会的生活中，有很多的变动、动荡、变迁，所有的挑战、挣扎。但是我们深信，上帝仍然掌权。 Maka gereja dipanggil untuk hidup bukan dengan kekuatan sendiri, tapi di dalam penyertaan Tuhan. 所以教会被呼召，不是依靠自己的能力，而是依靠上帝的同在。 Yang terakhir Bapak Ibu, Tuhan bukan hanya Tuhan di masa lalu, masa sekarang, Tuhan juga berjalan di depan masa depan kita. 最后的，上帝不只是在过往与我们同在，现在与我们同在，但是上帝也已经在未来，在前面与我们同行了。 Itulah sifat daripada Allah yang hidup, Dia selalu mendahului kita sebelum kita sampai di sana. 那就是我们活着的上帝的属性，他每次都在前面引导我们。 Maka jikalau Tuhan memulai pelayanan ini,
Tuhan juga menyertai perjalanan iman kita sekarang dan untuk masa yang akan datang. 如果是上帝开启了我们的侍奉，我们的属灵生涯，那么是上帝必定会与我们同在，和我们一同行走在我们的属灵历程。 Apa yang terjadi di masa depan, kita manusia tidak tahu. 未来将要发生什么事，我们并不知道。 Ekonomi bisa berubah, politik bisa berubah. 可能经济会改变，政治也会改变。 Iya, kita baru terkena banjir karena hujan sepertinya 4 hari ya. 4 hari hujan terus, banyak tempat sudah mengalami banjir. 我们也刚刚经历了，因为4天不断的下雨，经历了洪水。 Dan kita semua sudah terganggu kehidupannya. 因为这个淹水的事件呢，我们的生活已经受到干扰了。 Bagaimana kalau ada banjir seperti di zaman Nabi Nuh 40 hari? 你们想象一下，如果好像挪亚时代的40天之久的洪水，怎么办呢？ Kita tidak tahu masa depan, 我们不知道未来， tetapi Tuhan di depan kita. 但是上帝在我们的前方， Dialah yang memegang masa depan gereja itu. 他是掌握教会的那位主。 Yang paling penting kita berjalan bersama dengan Dia di dalam jalannya. 最主要的是，我们一定要与他同行。 Maka jikalau kita berjalan bersama dan mengikut Tuhan dalam ketulusan, kita tidak berjalan di dalam ketidakpastian, tetapi menuju kepada penggenapan rencana-rencana Tuhan. 如果我们诚心的与他同心的话，那么我们不是走在不确定当中，而是我们正在完成上帝的旨意。 Nama yang diberikan kepada gereja kita adalah Gratia, 我们的教会起名于 Gratia， yang artinya anugerah. Gratia 的意思是恩典。 Hidup kita memang karena anugerah, anugerah dan anugerah. 我们今天能活着，真的是因为恩典，恩典还有恩典。 Demikian juga pelayanan yang Tuhan berikan pada kita, itulah anugerah, anugerah dan anugerah. 上帝赐给我们的服事也是恩典，恩典还有恩典。 Seperti Abraham dan Samuel, Nabi Samuel mendirikan mesbah dan batu peringatan. 就好像亚伯拉罕还有撒母耳立了石碑来纪念。 Ulang tahun kita yang ke-20 bukan berarti stop di sini, tetapi adalah untuk kita bersama-sama maju dengan pimpinan daripada Tuhan. 我们的周年不代表这是一个终点线，但是我们要前行，和上帝一起的前行。 Saya selalu percaya jikalau Tuhan memberi kesulitan-kesulitan dalam hidup kita, 我相信，如果上帝允许我们的生命面对一些问题， jikalau Tuhan mengizinkan masalah-masalah terjadi dalam hidup kita dan gereja kita, 如果上帝允许事情或问题发生在我们的生命中，还有教会中， Tuhan tidak bermaksud menghancurkan gerejanya sendiri. 上帝不是要摧毁他自己的教会， Justru karena ada masalah, tantangan dalam hidup kita, dalam keluarga, dan di tengah-tengah gereja kita. 但是因为许许多多的问题和挑战在我们的家庭，在我们的教会， Sebenarnya Tuhan mempunyai rencana yang lebih besar daripada apa yang kita bisa pikirkan, kita bisa rancang. 其实上帝有更美好、更伟大的计划，超越了我们能够想象的。 Karena itu, jikalau ada dinamika-dinamika di tengah-tengah gereja kita, jangan anggap itu sebagai satu hukuman, sebagai satu akhir, tapi satu permulaan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang lebih besar ingin dikerjakan melalui kita. 所以，当教会发生了一些变动的话，我们不要认为是惩罚或者不好的事，反而我们要想是一个新的开始。上帝要做一些更伟大的工作。 Mari kita berdoa.
我们同心祷告。 Bapa, terima kasih untuk anugerah demi anugerah demi anugerah yang Tuhan curahkan dalam hidup kami, keluarga kami. Demikian juga gereja GMI Gratia. Kami bersyukur Tuhan, gereja kami memasuki tahun ke-20. Satu perjalanan yang cukup panjang, tapi ada masa depan, perjalanan yang lebih jauh Tuhan ingin kami kerjakan bersama-sama. Tuhan, hanya karena anugerah-Mu lah kami boleh ada sampai sekarang, dan karena itulah Tuhan kiranya berbelas kasih kepada kami, berbelas kasih kepada gereja-Mu, agar kami merendahkan hati, bertobat, dan mempunyai hati yang taat, melayani Tuhan dengan ketulusan, motivasi yang benar. Tuhan, terima kasih. Karena itu biarlah kami bersama-sama dibangkitkan, disatukan untuk maju ke depan, menyambut pekerjaan Tuhan yang besar, yang menantikan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami untuk gereja-Mu di tempat ini, untuk kami semua pelayan-pelayan-Mu. Amin.思想他的爱，思想他的良善，思想他恩典，令我一生，就像天离地有多高，我天父的慈爱也有多么深。天父的慈爱也有多么深，天父的慈爱也有多么深，我怎能忘记他的爱？我怎能忘记他怜悯？他满足，他满足，我祈求。我怎能忘记他的爱？我怎能忘记他怜悯？他满足，他满足，我祈求。
天赋。